Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, kerana telah memberikan keizinan kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung seterusnya tajuk yang berkenaan dengan alam barzakh. Kita sambung siri yang ke-9 pada malam ni. Cover dia warna kuning Minggu lepas kita tiada kuliah. Saya minta maaf bagi pihak tuan-tuan. Siapa-siapa yang hadir dia tak dapat makluman, kuliah ditangguhkan dan sebagainya. Bagi pihak saya mohon beribu-ribu kemaafan. Jadi malam ni kita sambung siri yang ke-9, yang mana kita menyambung tajuk yang lalu pada siri yang ke-8, yang mana pada kuliah yang lalu kita menyebut dan membicarakan tentang nikmat dan azab kubur. Tetapi pada hari ini kita akan sambung berkenaan dengan azab kubur. So nikmat kubur telah pun kita cerita pada 2 minggu yang lalu, dan kita juga telah menyebutkan beberapa hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan azab kubur, sehingga kan Nabi sendiri tidak pernah terlepas daripada membaca doa-doa kepada Allah supaya dijauhkan ia daripada azab kubur. Doa pagi dan petang, doa yang dibaca sebelum memberi ucapan salam selepas tasyahud akhir, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi malam ni kita masuk siri yang ke-9. Kita terus pergi kepada tajuk, apakah amal-amal yang menyebabkan seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Lihat pada muka surat yang pertama. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Ni tuan-tuan boleh dapatkan kitab Ar-Ruh, Abu Talha dia ada jual. Tentang beli kitab Ar-Ruh tu, dia ada bahas cerita tentang roh, azab dan sebagainya. Saya nukilkan sedikit daripada tajuk itu. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, jawapan di atas dapat dilihat daripada 2 sisi. Jawapan apa? Apakah sebab-sebab yang mendatangkan seksa bagi penghuni kubur? Itu cara dia tulis kitab. Lepas tu dia jawab. Dia kata nak jawab soalan tu apa sebab, dia kata ada 2 sisi. Satu secara umum dan satu lagi secara terperinci. Yang secara terperinci ni, kalau kita baca kitab Ar-Ruh tu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi dia menyebut dosa apa yang menyebabkan seorang itu diazab. Di antaranya kita akan nukil dan kita akan baca pada malam ini. Tetapi jawapan secara umum, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, adalah mereka diseksa disebabkan kejahilan mereka tentang Allah, mengabaikan perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Allah tidak akan menyiksa ruh yang mengenalinya, mencintainya, melaksanakan tintah dan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Maka sesiapa yang menjadikan Allah murka dan marah di dunia ini, sedangkan dia tidak bertaubat
dan mati di atas perbuatan dosa itu, maka dia akan mendapat seksa di alam barzakh. Jadi kalau ditanya apakah sebab boleh diazab di alam barzakh, jawapannya, kalau kita mati dalam keadaan beri Allah murka pada kita, Allah marah kepada kita, kita tidak mengambil kesempatan hidup untuk bertaubat kepada Allah, langgar segala larangan Allah, tinggal segala tintah dan perintah Allah, itu jawapan secara umum seorang itu boleh diazab di dalam kuburnya. Al-Imamul Qurtubi pula berkata dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta. Kitab Tazkirah ni, kalau tuan-tuan biasa bersama dengan Ustaz Hashimi, Tazkirah kematian, beliau mengajar di sini, imam satu kita, beliau ada menggunakan kitab ini. Tapi saya menukilkan bab azab kubur. Imamul Qurtubi berkata, ketahuilah bahawa azab kubur tidak hanya khusus kepada orang-orang kafir dan munafik sahaja. Maknanya Imam Qurtubi dia bagi jawapan. Maknanya orang yang akan diazab di alam kubur, pertama orang kafir, kufur. Yang kedua orang munafik. Tapi Al-Imam Qurtubi kata apa? Kita kena tahu bahawa orang yang diazab di alam kubur bukan orang kafir saja, bukan orang munafik sahaja. Ia juga menimpa segolongan kaum muslimin. Semua bergantung kepada amal dan akibat dosa dan jenis kesalahannya. Jadi kita minta berdoa banyak-banyak pada Allah supaya kita tidak diazab di alam kubur. Tetapi azab tu ada tak? Jawapannya tetap akan ada. Terserah kepada Allah. Mungkin kita mati nanti dalam kubur asal-asal patut dapat azab, tapi doa anak yang soleh minta ampun kepada Allah, mungkin kita tidak akan diazab. Mungkin disebabkan doa orang-orang yang salat menyemayangkan kita itu salatnya ikhlas, Tuhan makbulkan doanya, mungkin Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab. Namun cerita azab tu ada tak? Ada, bergantung kepada jenis dosa apa yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara yang pertama, dosa yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehinggalah hari kiamat akan diazab, iaitu dosa orang yang melakukan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan surah An-Nisa surah yang keempat ayat 116, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan itu bagi sesiapa yang dikendakinya. Ayat surah An-Nisa 116 ni, Allah tak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik dengan syarat dia mati dalam keadaan syirik itu. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosanya. Maka dia diazab tak? Ya, dia akan diazab. Contoh dalil antaranya kisah Fir'aun. Ingat tak ayat kisah Fir'aun yang diazab tu? Tuan-tuan buka siri 8. Ada lagi yang tak habis. Lihat muka surat nombor Lihat muka surat nombor 6 dan muka surat nombor 7. Orang yang akan diazab, jenis manusia akan diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Azab ini dia buat selama-lamanya, sampailah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat meniup sangkakala sampai kiamat. Mereka ni siapa? Adalah orang yang syirik dan kufur kepada Allah. Sebab tu hati-hati perkataan, perbuatan, jangan sampai mati itu dalam keadaan syirik ataupun mati dalam keadaan kufur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, confirm akan diazab. Lihat surah Al-Mu'min ayat 46, muka surat yang ke-6, siri yang ke-8 yang kita tak baca lagi. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Baik, surah Al-Mu'min ayat 46, Tuhan kata apa? Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang, iaitu semasa berada alam barzah. Dan pada hari berlakunya kiamat, masuklah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Jadi antara orang yang akan diazab di alam kubur adalah orang yang mati dalam syirik dan kufur kepada Allah. Antara Tuhan sebut dalam surah Al-Mu'min ayat 46, siapa dia? Fir'aun. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran? Al-Imam Al-Qurtubi memberi ulasan tentang surah Al-Mu'min ayat 46 itu. Lihat muka surat nombor 7. واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بالقول. Sebahagian ahli ilmu berhujah dengan ayat ini untuk menetapkan kewujudan azab kubur berdasarkan ayat tadi itulah. Kemudian beliau mengatakan bahawa demikianlah pendapat Mujahid, Ikrimah, Muqatil, Muhammad bin Ka'ab. Semua mereka berkata ayat ini menunjukkan tentang adanya azab kubur di dunia. Maknanya azab surah Al-Mu'min ayat 46 menunjukkan bahawa adanya azab kubur. Antaranya mereka ni diberikan kepanasan api neraka di dalam kubur pagi dan petang. Antara bentuk azabnya itu kepada Fir'aun dan kumpulannya yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pergi terus kepada nota yang kuning tadi tu, siri 9. Lihat kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa? Adalah dosa orang yang mempunyai sifat nifaq, iaitu orang mempunyai sifat munafik. Munafik ni kalau tuan-tuan belajar, munafik ni dia terbahagi kepada dua. Ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Orang kata munafik tu, munafik ada dua jenis kategori. Ada munafik yang sifat nifaq dia tu sifat nifaq akbar yang berkaitan dengan akidah. Ada yang munafik perangai dia macam orang munafik, tapi dia tidaklah melibatkan hukum akidah, tidak melibatkan i'tiqad. Maka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya orang yang munafik yang sebenar-benarnya munafik. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan nifaq ni, munafik, orang yang mempunyai sifat nifaq ni diambil daripada perkataan an-nafiqa'u. An-nafiqa'u tu kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan salah satu tempat keluarnya yarbu, iaitu sejenis tikus daripada sarangnya. Dia panggil an-nafiqah, satu lubang tikus. Kalau cari tikus lubang ni, dia akan keluar lubang yang satu lagi. Itulah perkataan an-nifaq. Orang yang munafik zahirnya menonjolkan dia suka Islam, dia tunjuk dirinya macam orang Islam, tetapi di dalam hatinya dia ini sebenarnya kafir. Dia sebenarnya adalah kufur, benci kepada agama. Macam tikus tadi itulah, masuk lubang ni, kejar dia, keluar lubang yang satu lagi. Kesenang nak kejar tikus? Susah kan?
laju dia. Itu dia kata diambil dari perkataan, dia kata an-nafiqa'u. Baik, ada juga setengah para ulama bahasa mengatakan bahawa ia berasal daripada perkataan nafaq, iaitu lubang tempat bersembunyi. Itu disebut bahasa root. Kita panggil dari sudut definisi nifaq ni, ada mengatakan merupakan tempat lubang keluarnya lubang tikus, masuk satu lubang, keluarlah lubang yang lain. Dan ada mengatakan bahawa ia merupakan lubang tempat bersembunyi. Ini maknanya orang-orang munafik. Kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Taubah, tak ada nota ni, Allah Ta'ala menamakan orang munafik itu sebagai fasiqun. Surah Taubah ayat 67. Tuan tulis nanti baca ayat tu. Tuhan kata apa? Innal munafiqina humul fasiqun. Sungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasiq. Baik, lihat muka surat yang kedua, surah At-Taubah pada ayat 101. Apa kata Allah? Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'azabin 'azim. Dan ada antara orang-orang yang berada di sekeliling kamu di kalangan orang-orang Arab, ada yang bersifat munafik, dan demikian juga sebahagian daripada penduduk Madinah. Mereka telah sebati dengan kemunafikannya. Engkau tidak mengenali mereka, tetapi kamilah yang mengenali mereka. Kami akan mengazab mereka 2 kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Yang ayat yang saya hitamkan tu yang menunjukkan dalil bahawa orang yang ada sifat munafik ini, mereka akan diazab oleh Allah di alam kuburnya, dan juga akan diazab nanti di akhiratnya dengan azab yang besar. Azab orang-orang munafik ini, mereka duduk di bawah azab yang paling berat, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 145. Tak ada al-muta ni, tapi kita kena hafal lah. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145 kata apa? Orang-orang munafik dia akan duduk daripada tingkatan neraka yang paling bawah. Baik, kita lihat taksir apa makna Allah mengazab mereka 2 kali. Apa makna dalam surah At-Taubah ayat 11 tadi? Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Imam Ibn Kathir menukilkan pendapat Al-Hasanul Basri. Hasan Basri kata apa? Azabun fid dunya wa azabun fil qabr. Azab di dunia dan azab dalam kubur. Azab dunia macam ditangkap, dibunuh dan sebagainya, dan mereka juga akan diazab di dalam kubur. Orang yang ada sifat-sifat sifat an-nifaq yang itu. Baik, kita pergi dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga ni dia melibatkan usatul mukmin. Yang ketiga ni ada banyak di kalangan kita yang ada dosa macam perkara yang ketiga, iaitu apa? Mengadu domba dan tidak menjaga diri semasa membuang air kencingnya. Mana dalil yang kata kena azab?
Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tuan buka Imam Bukhari banyak tajuknya, dalam bab taharah ada, Imam Muslim dalam Kitabul Iman ada, Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab pun dia menukilkan hadis ni. Hadis tu, tengok muka surat yang kedua, berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah satu hari dia melewati dua kubur, lalu Nabi bersabda, innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin, bala innahu kabirun, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastabri'u min baulih. Sesungguhnya kedua-dua orang di dalam kubur ini sedang diseksa bukan kerana melakukan dosa besar, tapi sesungguhnya ia adalah dosa besar. Maknanya Al-Imam An-Nawawi waktu dia hurai hadis ni, dia kata salah satu takwil daripada hadis ni, orang yang dua kubur tu, kubur pertama dengan kubur kedua tu, mereka sangka dosa namimah, mengadu domba dengan dosa tak menjaga kesucian waktu dia membuang air kecil itu, dia kata benda itu kecil. Sebenarnya dia adalah termasuk di antara dosa besar. Adapun salah satu daripada kedua-duanya suka membawa mulut, iaitu mengadu domba, manakala seorang lagi diazab kerana tidak berhati-hati daripada kencingnya. Ada dua dosa di situ. Baik, kita pergi dulu kepada apa sebab hikmah orang yang melakukan dosa mengadu domba dengan orang yang tak menjaga kesucian waktu dia membuang air kecilnya. Apa sebab orang tu diazab? Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dia kata, sababu kaunihima kabiraini, dikatakan sebagai dosa besar kerana anna adaman tanazzuhi minal bauli yalzamu minhu butlanus salati fatarkuhu kabiratun bila syakkin. Kerana apabila seseorang tidak membersihkan diri setelah membuang air kecil, maka hal tersebut akan mengakibat batalnya solat. Sedangkan tidak bersuci setelah membuang air kecil untuk solat adalah dosa besar. Maknanya kan kita nak solat, kuncinya adalah bersuci. Kalau dia tidak bersuci dengan sempurna, bagaimana dia nak solat? Kan solat ni hukumnya wajib ditunaikan. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, begitu juga dengan mengadu domba dan membuat kerosakan merupakan seburuk-buruk perbuatan. Baik, nak faham lagi, saya baca Fathul Bari. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani waktu dia hurai hadis ni? Dia kata apa sebab dua dosa itu dia diazab. Dan kita faham hadis ni dia tak habis, dia ada hujung dia tu, yang Nabi ambil pelepah tamar, Nabi belah menjadi dua, Nabi cacakkan kepada kubur pertama dan kubur yang kedua. Disebabkan syafaat Nabi itulah mudah-mudahan diringankan azab orang yang berada di dalam kubur itu, disebabkan Nabi mencacak pelepah tamar itu selagi mana dia belum menjadi kering. Okay, itu bab yang lain nak bahas. Sekarang kita bahas tentang apa sebab dua dosa ini dia diazab di dalam kubur. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kalau tuan-tuan buka dalam Kitabul Adab, Imam Bukhari dia kata macam ni. Dia kata abada ba'duhum lil jam'i baina hataini al-khaslataini munasabatan. Para ulama mereka cuba cari sebab dan musabab, munasabah. Sebab apa dua ciri ini dia terkandung di antara dosa yang diazab. Dia kata
Wahia annal barzakha muqaddamatun lil akhirah. Alam barzakh merupakan muqaddimah kepada akhirat. Wa awwalu ma yuqda fihi yaumal qiyamah min huquqillah as-salatu wa min huquqil ibad ad-dima'u. Dia kata macam ni, alam barzakh ni kan alam yang nak dinamakan akhirat, yang permulaan akhirat. Di alam akhirat nanti, yang pertama di antara hak Allah yang Allah akan tanya dulu apa? Ya Allah akan tanya dulu apa? Solat. Tetapi dosa yang Allah akan tanya nanti di alam akhirat berkaitan dengan hak-hak hamba apa? Adalah darah, dia kata. Maknanya orang yang membunuh, soalan yang Allah akan tanya dulu, yang Allah akan hisab, yang Allah akan tanya di akhirat, kalau berkenaan hak Allah, Allah tanya solat dulu. Tapi kalau dosa yang hak-hak hamba, Allah Ta'ala tanya orang yang menumpahkan darah dulu. Wa miftahul salati at-tatahhur minal hadasi wal khabas. Dia kata kunci kepada salat itu adalah bersuci daripada kekotoran dan hadas. Wa miftahu dima'i al-ghibah was-sa'yu bainan nasi bin namimah bin nashril fitani allati yasfaku bisababih dima. Dan dia kata permulaan nak berlaku pertumpahan darah ni adalah di antara dosa yang berbupu punca daripada mulut, antara yang ghibah dan juga namimah. Kan kata orang apa? Disebabkan mulut ni apa, sepatah perkataan boleh membawa kepada pertumpahan darah. Sebab itu dua dosa ini di antara yang Allah akan azab di alam kubur. Baik. Dosa tadi dosa besar ke dosa kecil? Kalau dosa namimah. Baik. Kita pergi dulu namimah kejap lagi saya bahas. Kita pergi dulu kepada dosa menjaga kesucian dulu. Baik, lihat muka surat yang ketiga tu. Abu Umamah berkata, Nabi SAW bersabda, ittaqul baula, berhati-hatilah kamu dengan air kencing. Fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabr. Sesungguhnya ia merupakan perkara yang akan dihisap oleh seseorang hamba di dalam kuburnya. Perkara yang awal Tuhan akan hisap dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Okey, satu lagi hadis, lihat muka surat yang keempat. Kata Nabi SAW, inna ammata azabil qabri minal bauli fatanazzahu minhu. Kebanyakan azab kubur disebabkan air kencing. Oleh itu bersihkan dan berhati-hatilah dengannya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Maknanya antara orang yang akan diazab banyak dalam kubur disebabkan tidak berhati-hati ketika bersucinya tu. Kadang-kadang kelang kabut kan, tak selesai lagi pakaian itulah nak buat solat. Bukan kita mengajar was-was, tidak, tetapi berhati-hati. Sebab Nabi kata kebanyakan orang yang akan diazab di dalam kubur disebabkan air kencing dia tu. Jadi berhati-hati. Baik, yang seterusnya kita masuk kepada bab an-namimah. Tuan-tuan tahu tak apa tu an-namimah? Ghibah, tahu ghibah? Ghibah ni dosa besar. Baik, an-namimah ni merupakan di antara dosa yang berpunca daripada lidah. Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi, tuan-tuan sini ada belajar tentang dosa-dosa besar tak? Nanti belajar. Al-Imam Az-Zahabi ada sebuah kitab yang dikarang, kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitab tu dia kata dosa besar yang dia tulis, dia kata al-kabiratu sab'un, dosa besar ni ada 70 sampai 70 dosa besar. Dosa an-namimah ni dia letakkan pada dosa yang ke al-kabiratu ats-tsalisatu wal arba'un, iaitu dosa yang ke-43. 70 dosa besar, yang ke-43 kata al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair adalah dosa an-namimah. Baik, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin ni, kitab ni kulit dia dah kuning dah, kitab saya ni kitab kuning ni. Baik, kita kena belajar begini.
Antara dosa besar yang banyak dilakukan, antaranya berpunca daripada lidah kita. Sedangkan lidah lagi tergigit ke macam mana? Betul ke pepatah tu? Tuan-tuan belajar dosa-dosa yang berpunca daripada lidah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ada tulis satu bab. Dia kata kitab Afatul Lisan, kitab menceritakan tentang bencana-bencana yang berhasil daripada lidah ni. Dia kata dosa, dia kata daripada lidah. Dalam kitab ni dia tulis Al-Afatul Ishrun, ada 20 dosa yang berpunca daripada lidah. Yang an-namimah yang kita baca ni, dia letak kepada dosa yang ke-16, Al-Afatul Thalithatul Asyarah, 16, yang ke-16. Nak belajar an-namimah pada malam ni pun dia kena ambil masa yang panjang nak faham, sebab dia ada kaitan dengan bohong, dia ada kaitan dengan dosa ngumpat, dia ada perbezaan tapi dia ada persamaan. Ulama bahas, tapi bab-bab ni lah yang kita tak mengaji. Betul tak? Semayang dah bagus dah, ilmu dah bagus dah, tapi akhlak gagal, mulut habis, hancur dia panggil. Ulama-ulama dulu apabila dia bicara bab ni, dia kata mulut ni dia terjemahkan dengan tangan sekali. Ini dipanggil keyboard warrior ni, itu pun termasuk di antara orang yang berpunca daripada lidahnya. Ni kena belajar tuan-tuan. Antara dosa yang berpunca daripada lidah, Al-Imam Al-Ghazali, antara banyak-banyak tu dia kata yang ke-10, Al-Mizah, bergurau. Satu dosa besar. Bergurau boleh, tapi gurau yang tipu bagi orang gelak dosa. Macam mana Raja Lawak, Maharaja Lawak, Mega Maharaja Lawak? Macam mana tuan-tuan? Boleh tak buat lawak palsu nak bagi orang ketawa? Bergurau. Ni tuan-tuan kena belajar. Antara yang lain dia kata dalam kitab ni, dia kata yang pertama, dia kata dia kata al-afatul ula min afatil lisan al-kalamu fima la ya'ni, iaitu berkata, dosa berkata benda yang tak manfaat. Ni banyak. Kita suka bercakap benda yang sia-sia, tak ada faedah apa-apa pun. Masa mengetih, merapu. Kalau di mulut dia tak cakap, tangan dia tu merapu. Semua tu dosa, benda yang sia. Antara lain kata Al-Imam Al-Ghazali, antara dosa berpunca daripada mulut ni, dia kata yang dimasukkan lagi di sini, dia kata seperti al-la'nu, melaknat, dia kata al-mira'u wal jidal, bergaduh dan sebagainya. Hatta kan beliau mengatakan di antara dosa lain adalah seperti berbohong dan sebagainya. Maknanya dosa yang kita nak cerita an-namimah ni, kalau ikut Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, dia kata dosa besar. Al-Imam Al-Ghazali pun nyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka apa itu namimah? Baik, kita baca malam ni. Apa itu namimah? Baik, lihat muka surat yang kelima. Tapi sebelum itulah, lebih elok kalau kita pergi terus kepada muka surat nombor 8 dulu. Surat nombor 8 ni kita berpesan, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan. Belajarlah, tambah ilmu pengetahuan, terutama dalam bab-bab dosa. Antara dosa yang paling banyak adalah dosa daripada lidah. Baik, kita baca dalam surah Qaf ayat 18, muka surat ke-8. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia. Dia tulis. Hari ini dah berapa ribu perkataan dah keluar kat mulut? Berapa ribu? Dosa ke pahala yang keluar? Allahu Akbar. Allah ingatkan, setiap yang kamu kata itu dicatat. Sufyan bin Abdullah, dia pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ceritalah kepadaku tentang satu perkara yang boleh aku berpegang dengannya. Lalu Nabi kata apa?
qur rabbi Allah summa istaqim. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian hendaklah engkau istiqamah mengatakan Tuhan engkau adalah Allah. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apakah perkara yang paling engkau takuti ke atas diriku ini? Fa akhadha bilisani nafsihi summa qala hadha. Lalu Nabi memegang lidahnya. Lalu Nabi kata, yang ini yang aku takut, kata Nabi, lidah. Lihat muka surat yang ke-9. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza asbaha banu Adam, apabila berpagi-pagi anak Adam, fa innal a'dha'a kullaha takfuru lisan. Kesemua anggota badannya memohon keampunan di atas kesalahan lidah, yang mana mereka berkata, ittaqillah fina, takutlah Allah kerana sesungguhnya kita ini adalah satu anggota. Jika engkau tetap pendirian, nescaya kami semua akan turut sama tetap pendirian. Jika sekiranya engkau bengkok, nescaya kami pun turut bengkok. Riwayat Tirmizi. Maknanya anggota tubuh badan lain, benda yang dia paling takut adalah lidahnya. Bahaya lidah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memegang lidahnya sambil berkata, hadza awradanil mawarid, inilah yang membawaku kepada keperbagaian kebinasaan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, man kasura kalamuhu kasra saqtuhu, sesiapa yang banyak bercakap, banyaklah silapnya. Wa man kasura saqtuhu kasura dhunubuh, sesiapa yang banyak silapnya, banyaklah pula dosanya. Wa man kasura dhunubuhu kanatin naru aula bi, sesiapa yang banyak dosanya, nerakalah utama untuknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lihat surat yang ke-10, wallahi alladzi la ilaha illahu ma 'alal ardi ahaqqu bituli sijnin minal lisan, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang paling lama perlu dipenjarakan selain daripada lidahku sendiri. Subhanallah. Baik, azan dulu 10 minit saya ambil, lepas tu kita tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita sambung muka surat yang ke-10. Shumaid bin Ajlan rahimahullah berkata, Shumaid ni tuan-tuan, dia adalah salah seorang di antara tabi'in. Dia kata apa? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka ma sakatta, sesungguhnya selama mana kamu diam, fa anta salimun, kamu akan selamat. Fa iza takallamta, jika kamu bercakap, fakhudh hidraka, hendaklah kamu berhati-hati. Imma laka wa imma alaika, sama ada percakapan itu adalah untuk kamu sebagai pahala ataupun ke atas kamu sebagai dosa. Seorang lelaki pernah berkata kepada Salman, ausini, berilah nasihat kepadaku. Salman kata, la takallam, janganlah kamu bercakap, jangan cakap. Laki tu kata apa? Ma yastati'u man 'asha fin nasi alla yatakallam, mana boleh orang yang hidup di kalangan manusia dia tidak bercakap. Maka Salman kata apa? Fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw iskut, oleh jika itu kalau kamu nak cakap, cakaplah dengan kebenaran ataupun diamlah saja, dia kata. Tengok tuan-tuan, pesanan daripada Nabi, pesanan daripada para sahabat, pesanan daripada tabi'in, salafus soleh. Mereka sangat berhati-hati tentang nak mengucapkan sesuatu perkataan. Zaman ni ada kukisah tiba yang semacam, nanti kau ada diazab dalam kubur, baru tahu langit tinggi dan rendahnya. Antaranya dosa an-namimah, al-ghibah, ngumpat tu pun tak habis ngaji lagi. Ramai orang buat dosa ni dia tak sedar. Ni nak masuk dalam bab namimah. Ya Allah, apa tu namimah? Baik, lihat muka surat nombor yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang penyakit an-namimah ini dalam surah Al-Qalam ayat 10 hingga ayat 11.
ولا تطع كل حلاف مهين حماذ مشاء بنميم Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Namim, orang yang mengadu domba namimah ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Hadis ni tetap boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, nombor hadis 1536, bab yang ke-257. Satu lagi hadis muka surat yang kelima, kata Nabi SAW, ala unabbiukum mal adhu, maukah aku beritahukan kepada kamu semua apa itu al adhu? Hiyan namimah, ialah adalah pembohongan yang besar. Apa dia? Dia adalah an-namimah, al-qalatu bainan nas, yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang ramai. Apa tu namimah? Apa tu namimah yang sebenar-benarnya? Baik, nak baca tajuk ni panjang. Al-Imam Al-Ghazali dia ada tulis dalam kitab Ihya Ulumuddinnya tentang bab dosa an-namimah tu. Kemudian bukan Al-Ghazali saja tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, ketika dia mencarahkan hadis tentang ni, dia sendiri menukilkan pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Apa tu namimah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ni, Fathul Bari, dia sendiri menukilkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Apa itu namimah? Bukan sekadar itu, Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, dia sendiri menukilkan tentang apa itu namimah, yang dikomentari, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hebat Imam Al-Ghazali ini dalam bab menjaga hati, mencerita tentang tazkiyatun nas, membersihkan jiwa. Al-Ghazali kata apa? Kita lihat muka surat yang ke-57. Kita baca mungkin ringkasan, kita akan baca secara ringkas sahaja. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Baik, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau dalam Sahih Muslim ni, Imam An-Nawawi dia nukil kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali kata macam ni, dia kata i'lam anna an-namimata innama tutlaqu fil aktsari ala ma yanimmu qawl al-ghaib ila al-maqul fihi kama taqulu fulanun yatakallamu fika bikadha. Maksudnya apa? Ketahuilah bahawa namimah itu secara umumnya ditujukan kepada orang yang menyampaikan kata-kata orang lain kepada orang yang diperkatakannya, seperti mana engkau mengatakan si fulan telah memperkatakan tentang engkau demikian dan demikian. Maknanya kita menukilkan kata-kata orang si A bawa kepada si B, kita yang bawa supaya adanya pergaduhan dan sebagainya. Ni suka bawa. Sebab tu kita kena mengaji begini. Dia ni tuan-tuan, jangan belajar bab solat, bab tu tak, kena belajar bab-bab lain, bab yang kita panggil hal ehwal kita dengan manusia yang lain. Kita yang jenis suka menukilkan apa kita dengar pun termasuk di kalangan orang yang Nabi kata pendusta. Nabi kata cukuplah seseorang itu digelar dia pendusta, apa yang dia dengar dia sebarkan. Dia tidak suka fatabayyanu, iaitu sidik dulu. Orang A cakap begini, dia pun sebar dekat orang ni, kata tak, orang ni kata apa kat engkau sekian. Ataupun namimah ni dia ada kaitan dengan orang yang bocorkan rahsia, pun termasuk dalam bab namimah tu. Allahu Akbar. Mengumpat pun, ya Allah, dia ada kaitan dengan namimah. Cuma mengumpat ni orang tu tak ada yang diumpati, itu berbeza dengan namimah. Namimah orang tu ada pun dia panggil namimah, tak ada pun dia panggil namimah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita bagi satu contoh
Ribah lah. Ribah ni maksud apa? Kamu menyebut tentang hal orang lain yang dia tak suka kalau dia dengar. Betul tak? Zikruka akhaka bima yukrah. Kita kata tak apalah ustaz, benda tu memang betul. Yang betul yang kau cerita tu, itulah ribah mengumpat. Yang tak betul, engkau telah berdusta kepadanya. So nak cakap apa? Satu hari kalau tak cerita pasal orang lain, boleh tak? Dia kalau start cerita tentang orang lain, dia memang mudah nak jatuh kepada dosa besar. Itu je cerita dia. Jadi lepas ni jangan cerita pasal orang lain kalau tidak ada kebaikan. Nampak? Kalau kau office tak cerita pasal orang lain, ya Allah, tak boleh duduk. Apa salah hari ni lain macam? Oh, tak cerita tentang orang. Oh, habis. Ni banyak yang jenis suka melaga-laga ke orang pun dipanggil termasuk dalam bab namimah. Nabi kata takkan masuk syurga orang yang ada sifat an-namam, suka mengadu domba menjadi batu api. So nak belajar detail lagi apa-apa, tuan-tuan bacalah Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, tapi dengan syarat mesti dibaca dengan kitab tahriz hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi, panjang lebar. Maka sekadar itu untuk malam ni. So kita sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan ada kelas ni? Ada kelas? InsyaAllah saya ada minggu hadapan insyaAllah. Minggu lepas tu pasal ada emergency. So kita jumpa 3 hari bulan 5 Ahad malam, kita sambung siri yang ke-10. Masih lagi tajuk azab kubur. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa la tawfiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.